Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirah hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama dalam pengajian iaitu Serambi Ilmu Online dengan pengajar ilmu tasawuf dengan kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, yang mana kita berada pada bab kedua, adab-adab berkahwin, adab yang ke-9 119, dan insya-Allah kita akan membahas pada hari ini tentang nusyuz. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Selamat insya-Allah kita hari ke-8 dalam berpuasa ini, pada bulan Ramadan ini, dengan harapan amalan kita semua diterima oleh Allah SWT. Kita penuhkan bulan Ramadan kita dengan tadarus, pengajian Al-Quran, dengan pengajian, semua perkara-perkara yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Semoga ia menjadi ibrah kepada kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Adab yang ke-9 iaitu menerangkan tentang nusyuz, iaitu manakala jatuh perbantahan antara suami dan isterinya padahal tiada muwafaqah antara keduanya itu, maka tak dapat tiada daripada hakamain, iaitu dua orang yang menghukumkan akan keduanya itu. Satu hakim daripada kerabat laki-laki dan satu hakim dari kerabat perempuan yang menilik keduanya akan kesalahan dan kebenaran kedua laki isteri itu. Jadi maksudnya dianjurkan iaitu adanya bila terjadi sebuah pergaduhan, sebuah percekcokan yang namanya keluarga, kita tak dapat lari daripada persengketaan. Ibarat kata Syekh P. Ramli iaitu apa? Sedangkan lidah aja tergigit, apatah lagi suami isteri. Maka yang namanya pergaduhan itu, kadang-kadang pertikaian tersebut berlaku. Maka cara yang pertama, jadi pergaduhan ini nanti apabila perempuan dan isterinya tidak atau mematuhi suaminya, itu dipanggil nusyuz. Tapi of course dia ada banyak perbahasan. Bukan sewenang-wenang itu nusyuz. Kan, sebab kena lihat juga suami pun, selain isteri ada kewajipan kepada suami, suami pun ada kewajipan kepada isteri. Ni jadi kena faham konteks ni. It doesn't go one way, it goes both way, husband and wife. Okay. So lalu, jadi dalam Al-Quran sendiri, apabila ada pertikaian, maka dilantiklah hakam. Hakam daripada keluarga suami, hakam dari keluarga isteri. Hakaman ni orang tengah. Kalau di Malaysia ni, Mahkamah Syariah tu dia memanggil sebagai jawatan kuasa pendamai. Kalau tak salah tu, jawatan kuasa pendamai. Jadi hakam ini dia cuba untuk mewakili kedua-dua belah pihak dan menyelesaikan dengan cara yang baik. So hakam tu kena juga berusaha untuk ada perdamaian. Jadi hakam kalau dah mula dengan dalam jalan persengketaan, dia takkan selesaikan masalah. So hakam from both side, husband and wife,
kena orang yang memang dah ada intention untuk cari jalan tengah mendamaikan. Ini it has to be good. Kena ada macam tu. Maka jika patut diceraikan, maka diceraikanlah ia. Dan jika patut disuluhkan, didamaikan, maka ia itu disuluhkanlah. Contoh dia si suami dah memang contohnya suami dengan isteri gaduh. Suami dan isteri ni dua-dua dah tak boleh nak damaikan. Yang si isteri dah memang menyabah dengan suami, dah tak ada respect dan memang dah tak ada cinta dan tak nak melayani si suami, dah benci. Contoh dia. Si suami pun dah kau macam ni aku macam tu lah. Contoh dia. Biarlah sendiri-sendirilah. Contoh dia. Auzubillah min zalik. Jadi apabila terjadi seperti ini, maka suluh tersebut, jawatan kuasa pendamai tersebut cuba untuk mendamaikan. Tapi dah nampak tak ada. Dah atas sampai hujung kaki, hujung rambut, semua tu dah tak ada yang baik, buruk saja. Cuba untuk dua-dua hakam ni pun berbaik antara satu hakam dengan hakam lain. Cuba nak cari jalan keluar pun dah tak boleh. Ni tak boleh nak disuluhkan. Tapi nak dicerai, terpaksa cerai, cerailah. Dan tidak dapat tiada pula daripada hakaman itu jika ada kesalahan itu daripada keduanya atau kesalahan itu daripada lelaki, kerana tiada kuasa perempuan itu membaikkan akan dia. Ni. Adapun jika tertentu kesalahan itu daripada perempuan, maka harus bagi lelaki itu mentakdibkan, mengajarkan adab. Jadi kalau kesalahan itu daripada perempuan, mungkin lelaki itu tak bersalah. Tapi perempuan itu yang mungkin bersalah. Contoh dia. Maka dia kena takdibkanlah. Takdib tu berarti mentertibkan, mengadabkan dia, mengajarkan adab. Ada yang kata, itu bukti dia kita boleh pukul perempuan. Bukan, takdib bukan macam tu. Dia adalah mengajarkan adab yang betul dengan cara yang bil ma'ruf, dengan yang baik. Bukan menghalalkan seorang suami untuk memukul isteri, bukan. Yang dalam kitab-kitab fiqh, kalau kita buka kitab fiqh tu ada pukul. Jadi tak, pukul tu bukan pukul. Itu adalah darbun ghairu mubarririn bahasa Arab dia. Pukulan yang tidak membahayakan, yang tidak menyakitkan. Contoh dia, macam tu. Cukup tu. Macam tu je lah. Bukannya pukul macam ni. Bukannya yang memberi bekas. Bukannya yang menyakitkan. Ni contoh dia. Hadir wal hadir amitakumullah. Tidak. Dia kena dengan takdib, mengajarkan, mentertibkan dengan adab, beritahu, mengingatkan tugas sebagai seorang isteri apa. Ni. Tapi Ustaz tak adil. Kenapa pula kalau laki yang salah dah tak boleh buat apa? Kan dia kata kat sini, jika kesalahan itu daripada keduanya atau kesalahan itu daripada lelaki, kerana tiada kuasa perempuan itu membaikkan akan dia. Kan? Jika tidak ada, kalau dari lelaki kenapa? Sebab lelaki ni dia ketua keluarga. So bila dia buat kesalahan, bila terjadi pergaduhan, contohnya ialah ada sesuatu terjadi, mungkin si perempuan tak terima dan kesalahan tu dari si lelaki. So kalau terpaksa cerai, dia tak boleh perempuan tu takdib lelaki, tak, terpaksa cerai, diceraikanlah. Cuma ingat konsekuensi dia. Berarti perempuan, kalau perempuan salah kena takdib, kalau lelaki salah tak boleh takdib. Bukan. Konsekuensi dia ketika terpaksa bercerai dan kesalahan itu dari suami, ingat perempuan tu ada hak. Perempuan ni ada hak. Dialah tengok kes-kes tertentu, tapi dalam beberapa kes kalau kesalahan dia jelas-jelas lelaki, dia neglect isteri dia dan lain-lain, perempuan ni ada hak yang dipanggil hak mut'ah, nafkah lampau, hak tu lagi, harta sepencarian. Ini hak ni tuan-tuan dan puan-puan. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak tersebut.
Mut'ah tu contoh dia. Kadar-kadar tu semua kena tanya practitioner lah. Dan tentunya mahkamah akan tentukan. Kan? Nafkah anak. Kalau dia ada anak, hak hadanah kepada isteri bukan si suami. Hak hadanah kepada isteri bukan si suami. Dan apabila pergi ke isteri, ingat ni, apabila pergi ke isteri, bukan berarti kau nak sangat jaga anak kau, kau bayar sendiri. Tak. Justru isteri jaga anak dia, kan, nafkah anak kepada suami. Nama dia nafkah anak. Suami kena untuk menjaga isteri dia, menjaga anak dia. Tu anak dia, anak sah dia. So suami kena lah. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. So yang paling baik kalau terpaksa berpisah baik-baik. Dalam Al-Quran sebut. Kahwin baik-baik, pisah pun baik-baik. Ni. So kalau pisah baik-baik, okey, mungkin si suami dua-dua salah lah contoh dia. Dua-dua salah. Ada salah isteri, ada salah suami contoh dia. Terpaksa pisah baik-baik. So kalau pisah baik-baik, so dalam bab ini baik-baik jugalah. Yalah mungkin si suami bagi izin anak tinggal dengan si isteri, dengan mak dia. Okay. Si suami sendiri atau dia kahwin lain contoh dia tak tahulah. Tapi ingat nafkah anak jaga. Pastikan pendidikan anak dijaga oleh mak dia. Maksud dia tarbiyah di dalam rumah tu mak dia tetap menjaganya. Dan mak pun jangan anak ni dibuat macam barang komoditi yang tak ada harga, hanya guna untuk korek harta suami. Bukan. It's your children. You have to teach them tarbiyah. Ibu ini yang boleh mentarbiyah anak. Yalah, memang suami pun ada kewajipan. Ya, suami berkewajipan untuk bayar nafkah, untuk bayar sekolah, untuk bayar tuition dan lain-lain. Okey. No, biar dia buat. Tapi dia kena kerja. So, yang nak memberi kasih sayang, kecintaan, itu isteri. Dan jangan pula gunakan kesempatan untuk brainwash anak, untuk benci bapa dia. Tak boleh juga. Nak pergi mana? Nak tak nak, itu bapa dia. Kalau dia anak perempuan nak kahwin, tunggu izin bapa dia. Sebagai wali. Jadi, walhamdulillah, hafizakumullah. Jadi, ini adalah beberapa perkara yang paling baik dalam bab suami isteri ini adalah bil ma'ruf. Quran dah sebut. Quran sebut bil ma'ruf. Jangan jadikan pergaduhan, pertikaian keluarga ini sebagai suatu vengeance, dendam kesumat. Tidak boleh. So make it as what you call as, bil ma'ruf. Saling bersefahaman. Khalas. Alhamdulillah. Akan isinya supaya kembali ia kepada taat akan dia dan supaya mengikut ia akan katanya. Kerana firman Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya laki-laki itu mendirikan perintah ia atas perempuan itu dengan sebab melebihkan oleh Allah Ta'ala sebahagian mereka atas sebahagiannya dan dengan sebab mereka memberi nafkah dari harta benda mereka. Anfiqu min amwalihim. Sebab itu saya dah pesan dalam institusi keluarga Islami, ingat, iaitu perempuan ini kalau di luar rumah dia macam raja. Suami yang kena buat suami. Tapi bila dalam rumah, suami raja. Dan kena tahu bima anfaqu min amwalihim. So suami ini yang berkewajipan untuk memberi nafkah. Lepas tu kalau ada perempuan enggan bekerja, suami yang bekerja, dia berhak untuk mendapat. So, Islam dia macam inilah. Bahasa Melayu dia, mudah dia. Senang nak kata tu adalah iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Your money is my money is my money. Si perempuan macam tu. Kau tu harta aku dan harta aku harta aku. Itu perempuan.
So suami laki kena faham perkara ini. Itu adalah kewajipan suami. So apa suami dapat kalau macam tu? Dia ketua keluarga. Dia still pemimpin, semua decision is up to him. So suami tetap menguasai. Suami tetap dalam erti ketua keluarga. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan demikian lagi jika meninggalkan isinya itu akan sembahyang fardu, maka harus baginya menggagahi akan isinya. Suami kena tegur isteri dia. Kalau isteri dia tinggal solat fardu, tinggal perkara yang wajib, tidak mematuhi syariat, enggan menutup aurat dan lain-lain. Ini suami yang berkewajipan untuk menggagahinya. Menggagahinya itu maksud dia apa? Untuk menegurnya, untuk mentakdibnya, untuk mengajarnya syariat dengan cara yang betul. Itu atas berbuat sembahyang dengan dikerasi atasnya. Maksudnya kena suruhlah. Tetapi seyuknya hendaklah dijagakan dan ditakuti akan dia hingga ia mengikut akan perkataannya itu. Paling bagus adalah nasihat. Kalau bahasa Melayu dia yang kalau tak solat tu dosa, abang pun ikut dosa. Kalau abang ikut dosa, macam mana abang nak tegur pun nanti awak marah, kata jaga kain tepi kain sendiri. Tapi abang ni suami, kenapa tak solat? Nanti abang yang tanggungjawab. Contoh dia, nanti abang yang dekat akhirat kena, tak kesian ke? Sekali isteri dia kata, padan muka. Padan muka. Tak naklah solat, biar abang semua kena tanggung dosa. Cakap balik, tak boleh macam tu. Ni abang dah bagi tahu, kalau yang tak nak solat, yang kena tanggung. Nanti kat akhirat. Padan muka kena sendiri. Kena sendiri dekat akhirat kelak. Sebab dah usaha sepenuh-penuhnya dah. Nak suruh solat, tak nak solat. Kenalah sendiri. Bagi dia sedar. Ini contoh dia. Kalau tak nak ikut syariat, tu hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi kalau si suami itu pun da'yus, tak boleh buat apalah. Siap-siaplah suami pun sendiri. Enak di api neraka hadirin wal hadirat. Sebab tu lain kali kalau nak kahwin tu, kena vetting awal sampai akhir. Laki dan perempuan, dua-dua. Si laki kena vetting perempuan, yang perempuan kena vetting si lelaki. Pastikan mereka ini ahlul ibadat. Pastikan mereka ini orang yang taat. Ya, memang susah kita hidup di zaman sekarang ni. Hadirin wal hadirat. Saling bermaaf-maafan. Ni. Okey, maka jika ia tiada mengikut kata, maka hendaklah dijauhi akan dia dan ditinggalkan akan dia daripada seketiduran dengan dia, dan jangan ditegur hingga malam atau 3 malam. Tapi kalau dia dah tak nak dengar cakap Mika tu, Mika tinggal dengan dia, jangan tidur sekali. Tidurlah dekat sofa tu. Ustaz, saya pula tidur kat sofa. Dah macam mana? Bilik satu je. Kan? Tidur kat sofa menunjukkan bahawa kau ni salah. Kau kena ingat, kau ni isteri, aku ni suami. Aku dah buat yang baik, aku dah layan dengan baik, aku dah tegur dengan baik. Masih tak nak dengar cakap suami. Tinggal dia, biar rasa satu malam tak ada suami dia. Fikir-fikirlah juga dia. Jangan sampai dia pergi fikir, alamak suami aku nanti pergi cari isteri baru, susah pula. Tu sebab tu kena jaga suami. Ni. Dia sampai 3 malam. Semalam atau 3 malam. Maka jika tiada ia mengikut dengan yang demikian itu, maka palu akan dia sekira-kira merasa ia sakit dengan palu itu, tetapi jangan menyampaikan palu itu melukakan atau memecahkan tulang. Ni palu tu maksud dia
pukulan. Bukan berarti ambil pengetuk palu. Bukan. Jangan faham literal. Haidiri wal hadra hafizakumullah. Jangan faham literal. Tapi faham dengan makna yang betul. Palu tu dimaksud di sini adalah bahasa Arab dia darbun, iaitu sebuah pukulan, tapi pukulan yang tidak melukakan, yang tidak memberi bekas. Mubarririn tu, atau yang memecahkan tulang tu lebih teruklah. Jangan pukul apa, dan demikian lagi jangan memalu akan mukanya. Ni yang sekarang ni tampornya tak boleh. Tak boleh. Tampor isteri tu tak boleh. Angkat tangan tu tak boleh. Sebab tu kalau saya, yang saya faham macam tu lah. Saya pukul macam ni je. Kapunggung dia tu. Macam ni je. Sikit je. Tak ada. Ni tak betul ni. Macam tu je. Bukannya. Bukan. Sampai membekuah. Sakit tak. Dia tidak boleh yang membahayakan. Itu nama dia. Itu nama dia. Apa dia? Itu nama dia domestic violence. Domestic violence. Tak boleh. Hadirin hadir hafizakum. Dalam Islam pun tidak mengizinkan. Ada yang kata, bukan Islam membenarkan. Bukan. Mana? Tak betul. Islam tidak membenarkan memukul isteri dengan cara seperti itu. Iaitu yang melukakan atau memecahkan tulang. Lebih teruklah. Melukakan pun tak boleh. Ni. Pukul muka, tampar pun tak boleh. Tak boleh. So, jangan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Melukakan tu macam mana? Batas melukakan, Ustaz? Yalah kalau ada berbekas, itu melukakan lah tu. Kan? Berbekas. Itu dah melukakan lah. Itu tak boleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mungkin kena rujuk ahlul khibrah. Yang dianggap bahaya tu batasan dia seperti apa. Tapi janganlah nanti suami tu dia tak pukul, dia pegang macam ni je. Macam ni je, sikit je. Tak ada bekas. Macam ni je lah, macam ni je. Lepas tu perempuan tu lebih-lebih pergi balai polis. Saya dipukul suami saya kat sini. Kat mana pun puan dipukul. Saya dipukul di sini. Ni. Tak ada bekas pun tuan. Tak dipukul saya tadi. Tadi ada bekas kan dah tak ada. Macam tu dia. Jangan aniaya suami pula. Itu jangan pula. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So kena hati-hati perkara seperti ini. Menuduh fitnah itu juga bahaya. Dan ini yang terjadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dalam bukan terjadi dalam yang boleh diambil ibrah, iaitu pernah sebuah kejadian di Amerika. Jadi iaitu isteri, bukan kejadian, ada satu cerita tu, saya lupa nama dia. Ada satu cerita, tak tahu betul ke tak lah. Iaitu isteri tu sengaja membuat seolah-olah ada domestic violence. Gone girl lah tak salah. Itu tak boleh lah macam tu juga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Artinya, dan perempuan yang kamu takut akan nusyuz mereka itu, yakni kamu takut mereka berbuat maksiat akan kamu atau maksiat akan Allah Ta'ala, maka kamu takutkan akan dia dengan siksa Allah Ta'ala dan tinggalkan oleh kamu akan dia di dalam tempat tidurnya itu. Dan jika tiada ia takut akan yang demikian itu, maka palu olehmu akan mereka itu dengan mindil. Ini dia punya syarahan tafsiran dari Syekh Abdul Samad Al-Albani. Dalam kurung dia kata dengan mindil, maka jangan engkau palu dengan yang lain. Mindil tu apa? Mindil itu apa? Handkerchief, tisu
Tapi bukan tisu lah. Dia maksud dia macam mindil tu adalah handkerchief. Sapu muka ni. Itu. Sapu muka tu. Tu. Memang tak sakit lah patutnya. Tapi nak menunjukkan sahaja yang kau ni tak boleh macam tu. Ni. Dengan mindil. Mindil tu adalah handkerchief. Ni. Maka jika telah taat ia akan kamu, maka jangan kamu tuntut akan jalan atasnya, memalu akan mereka itu. Surah An-Nisa ayat 34. Jadi ini juga perlu jelas. Sebab tak nak pula orang-orang yang kononnya pandai agama ni pakai suka hati je. Baca ayat ni bagi makna sendiri. Wish, bahaya tuan-tuan. Tak boleh macam tu. Dan harus bagi suami itu memaharahi akan isterinya dengan meninggalkan berkata-kata dengan dia. Pulaukan dia sekejap. Bagi dia sedar. Boleh. Dan jangan ia mengerjakan sesuatu yang menyalahi akan syarak. Jangan pula dia buat benda maksiat na'udzubillah min zalik hingga 10 hari atau sebulan. Demikianlah diperbuatkan oleh Rasulullah SAW dengan setengah daripada isterinya. Okey. Adab yang ke-10, adab jima'. Dan sunat dimulai akan jima' itu dengan bismillah. Dan sunat dibaca pada permulaan jima' itu surah Al-Ikhlas dan takbir dan tahlil. Dan sunat pula dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha dhurriyatan tayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija dhalika min salbi. Artinya dengan nama Allah yang maha tinggi dan yang maha besar. Wahai Tuhanku, jadikanlah olehmu akan dia zuriat yang baik jika engkau takdirkan bahawa engkau keluarkan yang demikian itu dari sulbiku. Okey. Dan sabda Nabi SAW lagi, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu wa qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitan, ma razaqtana fa in kana bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan." Hadis ini rawahu Bukhari dan Muslim seperti yang diriwayatkan oleh atau disyarahkan, diterangkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dalam takhrij kitab Ihya Ulumuddin. Artinya, jikalau bahasanya ada seorang daripada kamu apabila mendatangi ia kepada ahlinya kerana hendak jima' akan dia, maka mengata ia Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibni syaitana fima razaqtana. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah akan kami daripada syaitan dan jauhkan pula syaitan itu daripada apa yang engkau beri rezeki akan kami. Maka jika ada antara keduanya anak, nescaya tiada memberi mudarat akan dia oleh syaitan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apabila hampir keluar mani, maka sunat dibaca di dalam hati padahal tiada menggerakkan bibirnya. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran. Artinya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan daripada air mani itu akan manusia, maka menjadikan ia akan dia berketurunan dan bermusyawarah, yakni mempunyai hubungan kekeluargaan dari sebab perkahwinan. Surah Al-Furqan ayat 54. Dan sunat pada ketika jima' itu jangan menghadap kiblat, dan sunat menutup akan dirinya dan isinya pada ketika jima' itu dengan satu kain, kerana sabda Nabi SAW, iaitu apa? Iza jama'a ahadukum ahlahu fala yatajarradani tajarrudal iraini ay himaraini. Hadis rawahu Ibnu Majah, walaupun hadis yang dhaif menurut takhrij Al-Iraqi. Tapi ini kita berbicara tentang fadailul amal, tentang adab beramal dan lainnya. Iaitu artinya, apabila menjimak seseorang kamu akan ahlinya,
maka jangan bertelanjang keduanya seperti telanjang kedua keldai. Ini. Jadi kena ada tutup. Dan sunat dahulu daripada jima itu menyukakan akan isinya daripada perkataan yang baik dan yang lemah dan mencium akan dia dan bergura-gura dengan dia supaya bangkit syahwatnya itu, kemudian maka dinyimaknya. Kerana sabda Nabi SAW, la yaqa'anna ahadukum ala mar'atihi kama taqa'ul bahimatu wal yakun bainahuma rasulun kilah wa mar rasul ya Rasulullah qala al-qiblatu wa kalamul layyin al-qiblatu wal kalamul layyin. Hadis rawahu Dailami fi Musnadil Firdaus menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya jangan menjimak seorang kamu akan isinya seperti jimak binatang. Maka hendaklah ada antara keduanya itu suruhan dahulu daripadanya. Kan? Lalu maka sembah sahabat, apa suruhan yang dahulu daripada jimak itu? Kan? Lalu maka dia kata apa? Iaitu maka sabda Nabi SAW, iaitu mencium akan dia dan berkata dengan perkataan yang lemah lembut yang menyukakan akan dia. Ini adalah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pula, iaitu yukrahu lahul jima'u fi salasi layali minasyahr al-awwal wal akhir wal nisf wa yuqalu inna syaitana yahduru jima'a fi hadhihi layali wa yuqalu syayatinu yujami'una fiha wa ruya karahatu dzalika an Ali wa Muawiyah wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Artinya, dan makruh bagi seseorang jima' di dalam 3 malam daripada sebulan, iaitu awal bulan dan pada akhirnya dan pada pertengahannya, kerana dikatakan bahawa syaitan hadir jima' di dalam malam yang 3 itu, dan dikatakan pula bahawa segala syaitan yang menjima'i ia di dalam 3 malam ini. Diriwayatkan bahawa makruh yang demikian itu daripada Sayyidina Ali dan daripada Sayyidina Muawiyah dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata setengah ulama sunat jima pada hari Jumaat, kerana sabda Nabi SAW, rahimallahu man ghasala wa ightasala. Rawahu ashabus sunan menurut takhrij Ittihafiz Sadatil Muttaqin. Maksudnya apa? Artinya memberi rahmat Allah Ta'ala barang siapa membasuh kain dan mandi junub ia di dalam hari Jumaat. Jadi sunat jima' itu adalah pada hari Jumaat. Diri wal hadir hafizakumullah. Inilah salah satu daripada takwil makna hadis ini. Dan lagi, apabila dahulu terbit mani lelaki daripada mani perempuan, maka sunat jangan dikeluarkan zakarnya daripada faraj perempuan itu melainkan setelah terbit mani perempuan itu. Dan lagi seyuknyanya bagi suami itu bahawa menjima akan isinya itu di dalam tiap-tiap 4 malam itu sekali. Dari wal hadrat hafizakumullah. Tetapi seyuknyanya bahawa melebihkan atau mengurangkan jima itu sekira-kira hajat perempuan itu kerana memeliharakan perempuan daripada berbuat jahat itu wajib. Hadirin hadirat hafizakumullah. Dan haram menjima akan perempuan yang di dalam haid atau nifas, yang telah putus haidnya atau nifasnya, dan kemudian daripada selesainya dahulu daripada mandi. Jadi dia dah berhenti haid, dah berhenti nifas, tapi dia belum mandi. Haram. Kena bagi dia mandi dulu. Kerana adalah yang demikian itu mempusakai akan penyakit budak atau juzam pada anaknya. Takut dia akan efek kepada penyakit pada anaknya. Dan jika berkehendak ia menjima akan isinya itu yang kedua kali, maka hendaklah ia membasuh akal zakatnya kemudian maka dijimaknya. Dan demikian lagi, jikalau ia mimpi maka jangan dijimaknya akan isinya itu melainkan setelah dibasuhnya akan zakatnya itu. Dan makruh tidur
padahal ia di dalam junub, maka jika berkehendak tidur akan atau berkehendak makan atau minum, maka sunat ia mengambil air sembahyang dahulu daripada mengerjakan akan yang demikian itu, kerana kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, iaitu qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junubun, qala na'am idza tawaddaa. Hadis ini rawahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya tuan-tuan, iaitu aku berkata bagi Nabi SAW, adakah tidur seseorang padahal ia junub? Bolehkah dia tidur ketika di dalam keadaan junub? Maka sabda Nabi, bahkan apabila mengambil air sembahyang, iaitu boleh tapi dia dah ambil air sembahyang. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana alaihi salamu yanamu junuban lam yamassa ma'an. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Yang bermaksud artinya adalah Nabi SAW tidur padahal ia junub dan tiada ia menyentuh akan air. Dan makruh ia bercukur dan mengerat dan mengandam misai dan membuang darah berbekam padahal ia junub. Ini hukum dia makruh. Jadi kita jangan potong misai, potong rambut, bodong ni jangan. Makruh. Dan makruh mengeluarkan mani daripada jima itu di luar farj perempuan. Tetapi sunat dikeluarkan mani itu di dalam farj perempuan itu, mudah-mudahan ia jadi anak. Hadirin wal hadirat azizakumullah. Kata setengah ulama ia demikian itu haram, dan kata setengah ulama mubah, dan kata setengah ulama jika dengan redha isinya itu maka iaitu mubah, dan jika dengan tiada redha isinya itu maka iaitu haram. Jadi dia ada keadaan-keadaannya tertentu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Faedah. Ini adalah salah satu faedah. Kata Syekh Al-Arif Billah Ta'ala, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrahu, ia naqal daripada Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi qaddasallahu sirrahu. Ni man arada najabata al-waladi falyuqim fi nafsihi indal jima'i surata man sya'a min akabiril ulama, wa in arada an yuhkima dhalika falyujami' wa huwa yanzuru ila dhalika al-alim masalan min wara'i hijabin wa yata'ammalu fi jamalihi wa yadhkuru dhalika al-jamala aidan li imratihi wa yastafrighani fi an-nadhari ila husnihi fa innahu in waqa'a lil mar'ati hamlun minal jima'i athara fi dhalika al-hamli ma takhayyalahu bi qudratillahi fa yakhrujul mauludu bitilkal manzilati wala budda. Artinya hadirin wal hadra hafizakumullah, barang siapa berkehendak akan baik anaknya, maka hendaklah mendirikan ia di dalam hatinya pada ketika jima itu akan rupa barang siapa yang dikehendakinya daripada ulama yang besar-besar dan orang yang soleh-soleh dan orang yang baik rupanya dan yang baik perangainya. Ini. Dan jikalau berkehendak ia bahawa mengihkamkan atau memantapkan akan yang demikian itu, maka menjima ia akan isinya padahal ia melihat akan orang yang alim itu, umpamanya daripada belakang dinding, dan memikirkan akan keelokannya itu, dan ia menyebut pula akan keelokannya itu kepada isinya itu, dan menyelesaikan keduanya itu di dalam melihat kepada keelokannya itu, maka bahasanya jikalau jatuh bagi perempuan itu bunting daripada jima itu, nescaya memberi bekas di dalam bunting itu barang yang dirupakannya di dalam hatinya itu dengan kudrat Allah Ta'ala, bi kudratillah, dan keluar anak itu dengan tidak dapat tiada seperti yang demikian itu.
Hadir wal hadirat hafizakumullah. Okey. Adab yang ke-11. Maaflah, masuk bab jima pula, time bulan puasa di waktu siang. Hadir wal hadirat hafizakumullah. Di luar kuasa saya. Saya minta maaf. Adab yang ke-11, adab wiladah. Wiladah tu apa? Iaitu adab menyambut kelahiran, iaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi kalau menyambut kelahiran tu, dia ada adab-adabnya dalam Islam. Apa doa yang dibaca dan bagaimana dan lain-lain. Adab yang pertama, bahawa jangan membanyakkan suka dengan dapat anak laki-laki dan jangan duka dengan sebab anak perempuan, kerana kita tiada ketahui bahawa yang baik itu adalah adakah daripada laki-laki atau perempuan. Kerana bahawasanya berapa banyak orang yang mempunyai anak laki-laki kemudian maka ia jadi duka cita, dan berapa banyak orang yang mendapat anak perempuan kemudian maka jadi suka cita. Hadirin wal hadirat hafizah. Dan lagi anak perempuan itu terlebih banyak sejahtera dan terlebih banyak pahala, seperti sabda Nabi SAW, man kana lahu ibnatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibahu wa ghadzaha fa'ahsana ghidaaha wa asbagha alaiha minan ni'mati allati asbagha Allahu alaihi kanat lahu maimanatun wa maisaratun minan nari ilal jannati. Hadis rawahu Tabrani fil Kabir menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya, barang siapa ada baginya seorang anak perempuan, maka diajarnya akan dia adab dan membaikkan ia akan adabnya, dan memberi ia makan akan dia, maka membaikkan ia akan memakan makanannya itu dan menyempurnakan ia atasnya daripada segala nikmat yang menyempurnakan Allah Ta'ala atasnya itu, nescaya adalah anak perempuan itu baginya pada kanannya dan pada kirinya memeliharakan daripada api neraka hingga masuk ia ke dalam syurga. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, ma min ahadin yudriku ibnataini fayuhsinu ilaihima ma sahibatahu illa adkhalatahu al-jannata. Rawahu Ibnu Majah menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya, tiada daripada seorang yang memberi rezeki akan dua anak perempuan, maka memberi kebajikan ia kepada keduanya itu selama bertaulan keduanya itu, dengan dia melainkan memasukkan oleh keduanya itu akan dia ke dalam syurga. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man kanat lahu ibnatani aw ukhtani fa ahsana ilaihima ma sahibatahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini wa shabbaka baina asabihi. Rawahu al-Kharaiti, hadis yang dhaif menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya, barang siapa ada baginya dua anak perempuan atau dua saudara perempuan, maka memberi kebajikan ia akan keduanya itu selama bertaulan keduanya itu, dengan dia nescaya adalah aku dan dia di dalam syurga seperti kedua-dua ini, dengan mendampingkan ia antara jari tengah tangannya yang mulia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man kanat lahu salathu banatin aw akhawatin fasabara alal awaihin wa daraihin adkhalahu Allah Ta'ala
al-jannata bifadli rahmatihi iyahunna. Faqala rajulun wa thintani ya Rasulullah. Qala wa thintani. Faqala rajulun awahidatun. Faqala awahidatun. Rawahul Hakim wal Kharaiti menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya hadirin wal hadirat hafizakumullah. Barang siapa ada baginya 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, maka sabar ia atas kesusahan mereka itu dan atas kedudukan mereka itu, nescaya memasukkan akan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga dengan kelebihan rahmatnya, iaitu kasih sayang Allah akan mereka itu. Maka sembah seorang laki-laki dan 2 orang perempuan, ya Rasulullah, adakah seperti yang demikian itu? Maka sabdanya, 2 orang perempuan pun seperti itu jua. Maka sembah seorang laki-laki pula atas seorang perempuan, ya Rasulullah, adakah seperti yang demikian itu? Maka sabdanya, atas seorang perempuan pun seperti yang demikian itu jua. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni. Dan kata Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kharaja ila suqin min aswaqil muslimin fashtara syai'an fahamalahu ila baitihi fakhassa bihil inatha duna dhukuri nadharallahu ilaihi wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu. Rawahul Kharaiti. Hadis dhaif menurut takhrij Al-Iraqi. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa keluar ke pekan daripada segala pekan muslimin, maka membeli ia akan sesuatu, maka membawa ia kepada rumahnya, maka ditentukan dengan dia akan segala perempuan, tiada laki-laki, nescaya menilik Allah Ta'ala kepadanya. Dan barang siapa menilik kepadanya oleh Allah Ta'ala, nescaya menyiksa, tiada menyiksa ia akan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi riwayat Anas radhiyallahu anhu, padahal ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala tarafan minas suqi ila iyalihi faka'annama hamala ilaihim sadaqatan hatta yad'aha fihim wal yabda bil inathi qabla dhukuri fa innahu man farraha untha faka'annama baka min khasyatillah wa man baka min khasyatillah harramallahu badanahu 'alan nar. Rawahu Al-Kharaiti menurut takhrij Al-Iraqi, dan dia adalah hadis yang dhaif jiddan. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menanggung akan tepi kain akan sesuatu yang baik, yang menyukakan ahlinya daripada pekan kepada ahlinya, maka seolah-olah ia membawa kepada mereka itu mereka itu sedekah hingga menaruh ia akan dia pada mereka itu. Dan hendaklah ia memulai memberi sesuatu itu dengan anak perempuan dahulu daripada anak laki-laki. Kerana bahawasanya barang siapa menyukakan anak perempuan, maka seolah-olah ia menangis daripada takut akan Allah Ta'ala. Dan barang siapa menangis ia daripada takut akan Allah Ta'ala, nescaya mengharamkan Allah Ta'ala akan badannya atas api neraka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu adalah adab yang pertama ketika terjadinya kelahiran, adabul wiladah, iaitu apa? Okey. Suka anak laki dan anak perempuan, dua-dua ini kena kita cintai. Adab yang kedua, tuan-tuan, sunat diazankan pada telinga kanak-kanak yang kanan pada ketika diperanakkan itu, dan iqamatkan pada telinganya yang kiri. Kerana sabda Nabi SAW, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra dufiat anhu umusibyan. Hadis ni hadis rawahu al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Menurut takhrij Al-Iraqi, ia adalah
hadis dhaif. Artinya, barang siapa diperanakkan baginya akan anak, maka bang ia pada telinganya yang kanan dan iqamat ia pada telinganya yang kiri. Nescaya diangkatkan daripadanya akan syaitan yang menyakiti akan kanak-kanak, akan kanak yang bernama Ummus Sabyan, yakni Sawan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi ini adalah termasuk amalan dan doa yang kita amalkan supaya terjaga daripada gangguan syaitan yang terlanak. Oleh itu disebut dan sunat bahawa diajari akan kanak-kanak itu daripada permulaan bertutur lidahnya itu akan la ilaha illallah. Jadi kita ajak anak kita dengan berzikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini supaya Allah yang demikian itu permulaan tuturnya. Supaya apa? Permulaan tuturnya adalah la ilaha illallah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita dah boleh sampai kepada penghujung. Kerana apa? Kerana kalau kita terus ni terajak panjang dah. Jadi kita insyaAllah berhenti pada adab yang kedua. Pada minggu hadapan kita akan masuk pada adab yang ketiga. InsyaAllah sama-sama kita menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh santun, kasih sayang, istiqamah dan rajin dalam beribadah. InsyaAllah aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.